Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani dan di sinilah isu-isu yang mendepani negara, masyarakat dan juga serantau serta dunia dibincangkan. Hari ini isu yang sebenarnya membelenggu satu dunia, tetapi Malaysia semakin menjengah isu ini kerana saya pun terasalah kerana 2035 Malaysia dijangka secara rasminya menjadi an aging nation ataupun generasi menua kerana lebih 7% generasi Malaysia akan berusia pada usia emas dan itu adalah kategori yang digunakan secara antarabangsa. Masalahnya adalah apabila sebuah masyarakat itu berada dalam generasi menua atau an aging nation, negara maju seperti di Eropah, mereka mengambil masa hampir satu kurun lamanya, 100 tahun untuk menyaksikan populasi mereka yang berada pada 7% lebih untuk 65 tahun ke atas itu mengambil masa 100 tahun untuk berlaku. Tetapi bagi negara-negara Asia, terutamanya negara yang pesat membangun, Malaysia, China dan sebagainya, ini akan berlaku hanya dalam lebih kurang sikit 20 tahun, 25 tahun begitu. Masalah pokok di situ adalah ia memberikan banyak kelopongan struktur kerana negara hanya mempunyai 2 dekad untuk bersedia bagi menghadapi generasi tua. Bagaimana dengan pendapatan? Bagaimana dengan kos rawatan dan kesihatan? Ini semua yang akan kita bincangkan. Salah satu jalan keluar untuk membincangkan perkara ini adalah dengan memastikan bahawa pendapatan itu akan terus terjamin. Satu caranya menaikkan tahap umur persaraan. Satu lagi cara, tak payah nak tunggu kerajaan. Kita cari jalan untuk memastikan terdapat ruang dan peluang mendapatkan pendapatan yang berulang-ulang setiap bulan atau mengikut jada kalanya, ataupun pendapatan yang pasif, passive recurring income. Itu yang saya nak bincangkan hari ini. Ada 2 orang muda hebat saja nak bagi saya tua kerana bercakap tentang generasi menua. Paling dekat dengan saya, Syaza Liana. Syaza adalah Eksekutif Pembangunan Perniagaan bagi Tone Group. Syaza ditemani oleh rakannya, Noel Tong, Eksekutif Pembangunan Perniagaan Tone Group juga. Nanti kita bincangkan apa yang Tone Group buat. Tapi saya nak minta pandangan 2 orang muda ni. Kenapa Tone Group dan isu tentang generasi menua atau aging nation ini penting untuk dibincangkan? Kenapa ambil berat tentang perkara ni? Banyak lagi benda boleh buat. Pergi buat rancangan reality ke tiap minggu, panggil anak muda dan sebagainya. Tetapi Tone Group memilih untuk melihat pada generasi menua ataupun aging nation. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin membincangkan tentang passive income ini. Okey. Selalunya banyak orang yang salah tafsir. Mereka ingatkan passive income ni adalah sesuatu yang tak perlu bekerja ataupun hanya goyang kaki saja. Tapi sebenarnya passive income ni seseorang itu haruslah mulakan pekerjaan dahulu dan apabila dia bekerja itu dan kerja itu sudah stabil, barulah pendapatan itu akan berulang dan akan berterusan. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan dengan passive income tersebut. Maksudnya kita tak boleh ambil macam benih pokok tu tanam, lepas tu tinggal aja dah harap dia tumbuh sendiri, betul? Betul, tak boleh. Okey. Jadi bagi contoh pada saya dan juga penonton, macam mana kita nak buat tu? Kita nak buat kerja ataupun sesuatu usaha sampai dia stabil, dan bila dia stabil tu dia boleh bagi pulangan yang konsisten. Kalau untuk passive income ni lah kan, kalau ia lebih kepada untuk mendapat ekstra kewangan untuk membantu. Contohnya untuk golongan yang kurang upaya ke ataupun kita ingin membantu students kalau mereka ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Sambil itu mereka belajar dan juga mereka membuat pekerjaan sampingan. Jadi mereka bolehlah mendapat sumber kewangan yang ekstra ini. Siapa tak nak duit lebih kan? Noel? Pada pandangan saya, kalau saya ada satu pendapatan pasif kan, walaupun hanya RM1 sebulan, itu juga bermakna saya ada RM1 lebih untuk bulan itu. Jadi kalau saya ada 10, 100, 1000. Jadi itu akan menambah lagi sumber pendapatan saya pada bulan itu. Dan mungkin kalau saya mencapai 10,000 pada satu bulan secara pasif, bermakna mungkin saya akan
saya boleh berhenti kerja harian saya, saya boleh meluangkan lebih masa kepada hobi saya atau meluangkan lebih masa kepada dengan keluarga saya dan sebagainya. Untuk generasi menua, maknanya kita ada ibu bapa kita yang sudah tak boleh kerja mungkin, faktor kesihatan ataupun tempat yang mereka kerja, mereka tak boleh dah kerja, mereka kena berhenti sampai umur maksima. Dan pasifnya pendapatan ni bermaksud bukan saja kita boleh mendapatkan wang tambahan untuk membantu mereka, mereka juga boleh mendapatkan wang tambahan tanpa perlu bergantung pada cara lama mendapatkan pendapatan. Betul. Jadi pendapatan lama atau pendapatan aktif, maksudnya kita perlu bekerja baru kita dapat income. Pukul 9 sampai 5 mesti duduk pejabat dan sebagainya. Itu pendapatan aktif. Okey, kalau pasif ni macam mana? Pasifnya maksudnya kerana kerja yang saya buat pada masa awal tadi, pendapatan itu tak akan berhenti kerana saya dah berhenti kerja. Ia akan membawa satu pendapatan yang berterusan kepada saya. Walaupun saya sudah tua atau kalau saya hilang upaya untuk kerja, pendapatan itu akan berterusan. Jadi saya boleh bergantung pada pendapatan pasif ini dan boleh saya suka itu. Kerana sekarang pun ramai rakyat Malaysia yang mereka masih suka nak pergi berjalan. Dalam pasukan saya di Awani pun saya yang paling tua saya rasa. Yang muda ni semua dah jalan sampai ke Bali dan sebagainya. Lombok saya tak pernah sampai lagi Bali. Mesti dia orang ada pendapatan daripada mana-mana. Mungkin saya nak cek dengan Tone Group, mungkin mereka juga berdaftar dengan Tone Group. Kita kembali dan kita lihat bagaimana Tone Group membantu rakyat Malaysia untuk memikirkan pendapatan pasif yang berulang-ulang untuk kesejahteraan diri dan keluarga mereka. Itu kita bincangkan selepas ini. Dunia semakin berubah dan kita perlu terima hakikat itu. Pendapatan dan pelbagai saluran pendapatan menjadi satu kriteria yang semakin penting untuk individu, bukan sahaja keluarga tapi juga untuk masyarakat keseluruhannya. Masyarakat Malaysia jelas perangkaan yang diberikan oleh agensi tempatan dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menunjukkan Malaysia dalam 2030 ke 2035 akan menjadi aging nation ataupun generasi menua. Dalam konteks ini pendapatan pasif yang berulang itu penting kerana kita mungkin sudah sampai tahap yang kita tak dibenarkan lagi kerja, tapi dengan usaha yang kita lakukan untuk pendapatan pasif kita boleh terus. Sekarang kita sampai ke bahagian di mana kita mendengar apakah yang dilakukan oleh Tone Group untuk membantu memberikan alternatif itu, alternatif mendapatkan pendapatan pasif berulang-ulang untuk secap dan sebarang individu di Malaysia. Okey. Tone Group ni adalah program rujukan keahlian, iaitu Membership Referral Program, dan menggunakan SIM kad prabayar sebagai produk kami. Jadi Tone Group telah ditubuhkan pada tahun 2010 dengan syarikat Tone Excel dan kemudian diikuti dengan syarikat Tone Plus pada 2 tahun berikutnya pada tahun 2012. Okay. Dan kami telah sehingga kini mempunyai seramai 500,000 orang ahli aktif dan juga lebih daripada 60 cawangan di seluruh Malaysia. Okey, kedua-dua program Tone Excel dan Tone Plus ni adalah di bawah Tone Group dan kedua-duanya mempunyai sistem yang berbeza lah. Maknanya kalau saya nak pendapatan pasif berulang ni, saya hanya perlu cari di mana saya nak capai kontak ataupun berhubungan dengan Tone Group dan saya carilah jalan untuk mendaftarkan diri sebagai rakan perniagaan. Dalam konteks itu betul? Betul. Dua kumpulan ini, antara Excel dengan Tone Plus. Noel, bagaimana kita melihatnya sebagai satu pendekatan perniagaan? Kerana kadang-kadang orang hanya melihat tu nak dapat pendapatan, tapi ia masih lagi perniagaan sebenarnya. Dan kalau kita nak perniagaan itu berkembang, kita kenalah bantu perniagaan itu untuk maju. Dalam kes Tone Group ini, bagaimana perniagaan ini dilihat? Jadi dalam Tone Group, kedua-dua Tone Excel dan Tone Plus, kami melihat atau menganggap semua pengguna kami sebagai rakan niaga. Jadi kami memberi peluang untuk setiap orang untuk menjana satu pendapatan pasif. Jadi untuk Tone Excel dan Tone Plus ni, faedahnya sama.
tapi struktur perniagaannya berbeza, business structure. Jadi misalnya untuk Tuan Excel, jika hari ini saya rujuk Syazah sebagai rakan niaga saya, setiap kali dia top up, tak kira di mana-mana, di kedai runcit, di stesen minyak, di ATM, mana saja, saya akan mendapat 10% daripada jumlah yang top up. Okey. Jadi jika Syazah rujukkan kepada orang lagi, kepada Encik Kamarul, jadi setiap kali Encik Kamarul top up, saya juga akan mendapat 3% daripada jumlah Encik. Jadi dia suruh Syazah main Pokemon Go lah. Jadi dia guna banyak data, dia kena top up lebih banyak kan? Betul. Boleh juga. Jadi kalau Encik Kamarul rujukkan kepada orang lain lagi, saya akan mendapat 13% daripada jumlah yang dia top up. Itu tangga ketiga lah. Kan? Jadi di seluruh grup rakan niaga itu saya akan mendapat setiap kali mereka top up, tak kira di mana-mana saja. Jadi inilah contoh untuk Excel. Adakah pendapatan macam ni dia tahan musim-musim tertentu? Kita tahu ada perniagaan yang dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau kita lihat dengan perangkaan yang menunjukkan statistik di Malaysia ni, satu orang ada lebih daripada satu. Betul. Telefon mudah alih. Dan kalau kita tengok penetration ataupun penembusan jalur lebar mobile ataupun mudah alih itu juga semakin meningkat mengikut aliran itu. Tak nampak macam penggunaan telefon akan menurun atau bagaimana Syazah lihatnya? Saya rasa ia akan berterusan kalau betul-betul buat program ni dan sentiasa ada ahli yang sentiasa top up dan juga dapat mencari ahli-ahli yang lain. Jadi ia boleh dikatakan sebagai passive income lah untuk pengguna. Sejak Syazah masuk menyertai tak nampak lagi sebarang penurunan kan? Dia asyik naik je kan? Tak ada lagi lah. Cepat je 2010 sampai sekarang dah setengah 6 juta. Tahun. 6 tahun. Jadi sebenarnya saya rasa pada masa kini telefon bimbit atau telefon mudah alih dah menjadi satu barang keperluan harian kepada kita semua kan. Mesti kena ada, tak ada tak boleh hidup kan. Jadi ini memang akan berterusan. Jadi ia akan menjana satu pendapatan pasif. Kerana kita tak payahlah. Jadi saya tak payah setiap bulan telefon Syazah. Syazah, dia ada top up ke bulan ni? Tak payah. Kerana dia perlu dia guna telefon bimbit itu kan. Kalau dia tak boleh top up, baru dia telefon dan betul. bangkitkan masalah itu. Okay, kita ke rehat yang terakhir. Apabila kembali, saya juga nak melihat ke mana hala tujunya masa depan. Kerana mungkin Tuan Group telah mencapai kejayaan 500,000 rakan niaga ini, tentunya melihat ke arah yang lebih besar dan mungkin ada inovasi dan kreativiti baru. Dan kita tahu komunikasi itu adalah satu keperluan, macam juga makanan, dia tak akan berhenti digunakan. Jadi kalau dah kita tahu dua nilai positif itu membantu pendapatan pasif berulang ni, apa lagi yang mampu kita lakukan untuk nilai tambah? Tanya kedua orang yang hebat dan kreatif ini selepas ini. Hakikatnya Malaysia semakin dijengah usia dan saya merasakan itu setiap hari kerana melihat ramai orang muda di Malaysia tetapi ramai juga orang akan menjadi semakin tua di Malaysia dan sebab itulah kita bincangkan perkara ini malam ini di Agenda Awani kerana apabila lebih daripada 7% masyarakat kita berusia lebih 65 tahun maka itu adalah generasi menua, aging nation dan berbagai isu akan keluar berkaitan dengan perkara itu kerana kita capai menjadi negara menua ini lebih pantas daripada negara maju seperti Amerika, UK dan sebagainya. Jadi satu aspek yang paling penting untuk ditarik keluar ialah siapa yang akan membiayai generasi menua ini. Kalau orang muda nak buat benda yang orang muda suka. Di Jepun orang muda sekarang banyak membantah kerana banyak yang kerajaan subsidikan untuk generasi menua dan mereka kata kami tak mau hilang wang untuk subsidi, kami nak buat perkara yang orang muda mahukan. Jadi perancangan itu tidak boleh berlaku dalam hanya satu barisan pemimpin. Ia perlu berlangsung bertahun-tahun lamanya dan pendapatan pasif berulang adalah satu jalan keluar untuk masalah ini. Dan kalau kita lihat PWSP atau EPF juga kerap mengingatkan kita bahawa tahap
perancangan usia tua rakyat Malaysia secara kewangannya hanya mengharapkan tabungan EPF dan sebagainya, dan itu mungkin hanya akan habis dalam jangka masa beberapa tahun saja dengan kos inflasi sebagainya. Oleh itu kita ambil contoh. Mungkin kalau kita cakap saja orang tak begitu nampak. Kalau kita lihat pada hasilnya, iaitu rakan niaga Tuan Group secara individu yang mungkin telah masuk ke dalam program yang ada dan berjaya mengubah hidup mereka. Ya, kami ada beberapa orang ahli Tuan Group. Ada seorang ini dia telah dia mendapat stroke, jadi dia kurang upaya untuk bekerja lagi. Jadi dia telah join Tuan Group ni, dan dengan itu dia dapat mendapat kewangan daripada hasil di dalam Tuan Group ni lah. Dan macam mana orang macam ni mencari Tuan Group ataupun Tuan Group yang cari ahli-ahli ni? Tuan Group kita buat recruitment melalui ahli-ahli kita. Ahli dapatkan ahli. Jadi kita biasanya ahli yang mendapatkan ahli. Jadi rasanya orang ini yang... So maknanya ahli-ahli Tuan Group ni aktif lah dalam masa 5-6 tahun dan setengah juta. Macam mana mereka bergerak selalu? Supaya orang yang belum lagi jadi ahli, kalau didatangi, janganlah ingat orang nak menipu ketua depan rumah kan. Tuan Group ini jelas buktinya dan juga hakikatnya, perancangannya. Cuma saya nak bincangkan ni supaya secara praktikal dan realitinya di rumah, apabila ada yang terserempak atau berjumpa dengan aktiviti macam ni, mereka tahu. Ada beberapa cara yang mereka membuat pemasaran mereka. Ada yang buat 100% di online je. Melalui Facebook ke, melalui WhatsApp, chat. Ada juga yang lebih bersemuka. Nak bersemuka, buat ajak ke mamat, table talk, demonstrate. Jadi ada juga yang bercampur-campur. Jadi memang apa saja yang kita dapat fikirkan, mereka akan buat untuk merekrut ahli-ahli atau rakan-rakan niaga. Pemerhatian Syazah sendiri terhadap ahli-ahli yang dah masuk ni, ada tak perubahan daripada mereka yang selalu datang dan kerap nak minta masuk program baru dan sebagainya? Kerana yang saya stok dengan cara baiklah, buat kajian untuk diskusi ni, ahli-ahli Tuan Group ni, berubah-ubah semangat kalau saya baca semua catatan-catatan Facebook ataupun blog yang ada tu. Ya. Mereka semua memang selalu semangat untuk nak promosikan Tuan Group ni kepada ahli-ahli yang lain juga. Jadi kami rasa memang boleh berkembanglah Tuan Group ni. Kami juga telah beroperasi selama 6 tahun. Lepas tu mempunyai lesen ASP dan daripada SKMM. Lepas tu kami juga bekerjasama bersama TuneTalk, iaitu MVNO daripada Celcom. Mobile Virtual Network Operator. Jadi kami mencari jalan lain lah untuk mengembangkan lagi syarikat ini. Macam mana nak kembangkan lagi? Kerana mungkin orang rasa 500,000 banyak, tapi ramai. Tapi ahli yang dah ada, kalau kita ada 2 juta orang di Malaysia buat benda yang kita buat, lepas tu ada 10 juta lagi daripada 9 lagi negara ASEAN, maka itu menjadi satu komuniti yang besar dengan sendiri by itself. Jadi kami setelah melihat banyak orang yang mendapat pertolongan melalui program ini atau bisnes ini, kami ingin mengembangkan bisnes ini ke tahap antarabangsa, bermula dengan negara jiran kita. Sebenarnya kita ada dalam beberapa perbincangan dengan dah bincang dah dengan syarikat di luar negara, tapi kami ingin memastikan kami memilih pihak yang betul untuk bekerjasama, yang menjaga kepentingan pengguna-pengguna. Dalam konteks itu, kita mungkin tinggal 1 atau 2 minit lagi. Saya nak balik pada akhirnya, perniagaan apa pun kalau dia tak ada jiwanya, maka dia tak boleh bertahan lama. Tapi Tuan Group nampak 6 tahun, makin kata orang putihnya steady, dah ada 500,000, mungkin nak melihat ke 1-2 juta.
Dan menuju ke depan itu saya rasa apakah yang secara asasnya jiwa yang ada pada Tuan Group ni. Dan tadi Syahzah cakap tentang orang tu dah hilang upaya, mungkin tak ada orang kisah pun pasal dia. Tapi bila dia datang masuk menjadi ahli Tuan Group, dia berjaya membantu diri sendiri. Okey, dengan Tuan Group ni kita mendapat banyak kelebihan kalau ahli-ahli Tuan Group ni. Salah satunya adalah dengan mendapat insurans. Lepas tu kelebihan Tuan Group lagi mendapat ahli-ahli boleh mendapat pakej umrah kalau dia nak travel. Lepas tu setiap tahun akan ditambah benda barulah. Setiap tahun akan ada sesuatu yang baru. Kita juga memberi peluang untuk ahli pergi incentive trips. Okey. Kalau saya masuk, saya boleh pergi Bali lah. Boleh. Tak apa, lain kali datang lagi. Kalau boleh bawa contoh ahli yang rakan niaga yang hebat tu, bawa lah. Boleh seorang lagi pun boleh duduk di sini. Agenda okey, dia kawan semua orang. Jadi terima kasih banyak kepada Syahzah dan Noel. Terima kasih kepada Tuan Group untuk membenarkan kita melihat aspek generasi menua dan bagaimana untuk mencari jalan untuk pendapatan pasif yang berulang, dan itu penting. Walaupun untuk sekarang tak payah tunggu 2030 dan 2035, hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Kalau anda tanya pasal Tuan Group, saya tak tahu, saya akan tolak dan hubungkan kepada Noel dan Syahzah. Dan insya-Allah kita akan terus membincangkan isu ini kerana kita sentiasa melihat pada cara yang terbaik untuk mengupayakan setiap individu dan masyarakat yang ada di Malaysia, malah di rantau Asia Tenggara untuk ASEAN. Sekian, selamat malam, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much.